Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah serta izin daripada Allah Subhanahu wa taala apa kita pada malam ini dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala, majlis untuk kita sama-sama bermuzakarah tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari akan ayat-ayat Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala inginkan terhadap hamba-hambanya. Bagaimanakah cara kita untuk memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan kita mempelajari akan firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Quran melalui terjemahan dan tafsiran. Jadi kita bersyukur pada Allah kerana kita masih lagi diberikan peluang. Kerana pada hari ini kes virus corona ni makin lama makin meningkat tuan-tuan. Kita kena beringat ini amaran daripada Allah Subhanahu wa taala melalui penyakit. Daripada penyakit ni Allah Subhanahu wa taala beri keizinan kepada kita dan ada ketikanya Allah tak izinkan kita. Bagaimana kalau kita diberikan keputusan, menerima keputusan PKP semula, rasa kita banyak masalah, banyak yang akan menemui pelbagai masalah kepada kesemua pihak, kepada semua pihak. Kita tak maulah berlaku lagi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita daripada gejala penyakit ini, agar penyakit ini
dihapuskan oleh Allah SWT segera. Tak mau lagi bertambah, kita risaulah. Jadi berjaga-jagalah. Hulu Selangor ni pun dah banyak peningkatan serendah. Untuk dekat tuan-tuan serendah, Sungai Buaya jauh sikit. Tuan-tuan ni Sungai Tua ni pun ni koskan ni dekat dengan serendah ni. Benda tu sekejap je boleh sampai. 5 minit duduk sini, orang yang tak kenal pasti, ya, boleh berjangkit dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang penting sekali, apa yang kita nak tuan-tuan, kesempatan yang ada, ya, PKPP kan, yang mana kita masih lagi dibelonggarkan, diberikan kesempatan untuk berkuliah, untuk kita sama-sama menuntut ilmu. Itu yang paling penting. Dapat solat berjemaah. Kalau PKP lagi, kalau ikutkan zon merah ni, semua majlis surau kena kembali asal, iaitu Imam Bilal Nasiah saja. Jemaah lain tu boleh datang. Jadi satu kerugian. Kita rugi segi apa? Pahala kita solat berjemaah di masjid, solat berjemaah bersama-sama dengan jemaah yang ramai. Jadi kita sama-sama insya-Allah, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Taala agar kita diberikan kesempatan lagi untuk kita menambah ilmu dan juga menambah iman dan amal kita insya-Allah. Baik, kita sambung pada surah An-Nisa ayat 131 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan bagi Allah jugalah segala yang ada di langit dan ada yang ada di bumi. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa Dialah pemilik langit. Ya. Langit milik Allah. Tak ada siapa pun isytihar ada milik dia. Ya. Walaupun ada orang kita lah, orang kita yang mengakui dia sebagai kerajaan langit dan bumi. Ya, pemimpin, pemilik kerajaan langit. Itu adalah anak-anak kepada Dajjal. Dajjal ni mengaku Tuhan, tapi sekarang dah adalah anak-anak dia. Dah zahir dah mengaku dia sebagai Tuhan, pemilik langit dan bumi. Nauzubillah, ya. Dan dialah yang menguasai keduanya, langit dan bumi, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang mencipta langit dan di antara keduanya, bulan, bintang dan sebagainya, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tak ada milik siapa-siapa pun. Kita pun milik Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sekecil-kecil ciptaan di bumi ini, daripada zarah yang kita tak nampak, yang kita takut, virus corona yang kita takut hari ini, tak nampak. Ada tuan-tuan nampak? Semua tak nampak. Doktor pun tak tahu pening. Pening kepala doktor sekarang ni. Membimbangkan mereka kerana dia akan menjadi satu, ya, musibah yang besar. Ya, sehingga kan doktor-doktor ni tak boleh nak kawal pesakit-pesakit yang datang. Di Indonesia, hotel jadi tempat terima pesakit. Dan tempat-tempat yang lain pun sama juga, terpaksa guna tempat-tempat awam ni untuk kegunaan merawat pesakit. Jadi kita tak nampak pun penyakit corona ni. Tahu-tahu dah ada, tahu-tahu dah sampai, tahu-tahu dah meningkat. Ya, ini orang beriman kepada benda yang gaib, tapi keimanan mereka itu bertambah. Iman yakin mereka kepada corona itu bertambah. Ya. Kita sebagai orang beriman, kita beriman kepada yang gaib juga, tapi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik langit dan bumi. Ya, supaya keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah bertambah. Sebab itulah, ya, perkara-perkara seumpama perbincangan tentang kebesaran Allah, kita mengingatkan tentang Allah, Allah memiliki segala-galanya, perlu diulang selalu supaya kita meyakini bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki segala-galanya, yang berkuasa di atas segala-galanya. Hari ini kita nampak corona yang berkuasa hari ini sekarang. Seolah-olah COVID-19 ni lah, ya, pencetus segala-galanya. Tidak, tuan-tuan, semua dengan izin Allah. Semua dengan izin daripada Allah SWT. Tanpa izin Allah, ya, satu perkara pun, satu zarah pun yang kita tak nampak ni, tak akan boleh buat apa-apa. Benda waris yang kita tak nampak ni, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menggerakkan, dia menyebarkan. Melalui sebab apa? Asbab bertangan-tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Zahirnya, telah berzahirnya
kerosakan di muka bumi, di daratan dan di lautan. 5. Kasabat aydin nas, dengan apa yang diusahakan oleh tangan-tangan manusia. Manusia punya usaha, sama ada disebabkan kecuaian mereka, kelainan mereka, dan niat buruk mereka. Ada orang kata ini salah satu agenda orang yang nak menghapuskan, menghilangkan genetik ataupun jumlah manusia, komuniti manusia di seluruh dunia. Ada rancangan-rancangan di sebalik, Allah alam. Itu zahirnya dengan sebab apa? Tangan manusia. Mereka mencipta, katalah mereka mencipta satu virus ni untuk menghapuskan. Itu sebab apa? Sebab manusia. Dan juga kalau kita sebagai umat Islam, orang yang beriman, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan dosa-dosa umat Islam, dosa-dosa saya sendirilah, disebabkan kita tidak menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Tinggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, buat larangan dan sebagainya. Disebabkan amalan orang Islam hari ini menyebabkan apa? Kerosakan di muka bumi ini. Tuan-tuan, kalau kita fikir baliklah, sebab apa berlakunya kerosakan itu? Kerana di dunia ini, bila dah kata orang Islam ni tinggal satu semayang ni, satu solat ditinggalkan, satu orang Islam tinggalkan satu solat, cukup dah. Ya. Zaman Nabi Musa AS, saya pun tak ingat, ada kisah ni. Dia bawa satu kampung tu, mula-mula kampung tu elok je. Kampung tu ya aman, damai, sejahtera, aman, selamat, apa semua, dalam keadaan ya baik, dalam keadaan suasana yang begitu indah kampung tersebut. Selepas itu Nabi datang, kampung tersebut hancur binasa. Dia tanya kepada penduduk, dia tanya apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa berlaku perkara ni? Disebabkan apa? Ada satu orang ni, orang tak semayang. Dia tak semayang, disebab orang tak semayang ni Allah binasakan. Satu orang yang tak semayang dibinasakan. Ya, satu kampung tersebut. Itu maknanya kita sebagai orang Islam meyakini bahawasanya kerosakan yang berlaku hari ini, musibah yang berlaku disebabkan dosa-dosa kita kat dunia ni lah. Kita di dunia ni disusahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi susah, kita nampak susah. Orang bekerja sekarang ni dibuntikan kerja, jadi susah. Terpaksa cari duit sampingan, berniaga. Ya, jual macam-macam jual. Yang tak pernah dia jual sebelum dia jual semua. Yang tak pernah dia buat kerja, dibuat kerja semua. Ini satu bentuk kesusahan yang mana dia nak dapatkan kesusahan tersebut meninggikan darjah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menghapuskan segala mungkin sebelum ni kesilapan dia, dosa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak kata seseorang tu ni sebab dia dulu ni banyak dosa, tak boleh kata orang lain. Untuk kita boleh hukum, orang lain kita tak boleh hukum. Ya. Jadi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang kita tak nampak, zarah yang kita tak nampak, virus yang kita tak nampak ini semua dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga doktor pun pening. Kadang-kadang dia cek dia positif, negatif. Lepas tu cek balik positif pula. Berlaku dah. Banyak berlaku dah. Jadi benda tu, virus ni dia tak menonjolkan dia sebenar dia. Dah. Bila dia cek, dia tunjuk-tunjuk, dia boleh pura-pura pula dia tu tak ada. Besok dia cek lagi ada pula. Kan tak pening kepala orang. Dia balik rumah dah pegang orang semua dah kan. Jadi itulah kita, kehendak Allah Ta'ala ni, takdir Allah Subhanahu Ta'ala ni, tak siapa yang boleh halang. Ya. Jadi kita meyakini bahawa semua ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan tetapi jika hamba-hambanya kufur mengingkarinya, ada yang tak beriman, tak mempercayai bahawasanya langit bumi ini semua milik Allah, kufur pada beriman kepada Allah semua, mengingkari akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum. Kami telah perintahkan orang yang diberi kitab dahulu daripada kamu dan juga yang perintahkan kamu, yaitu hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika kamu kufur ingkar, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala juga yang memiliki segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, wa kana Allahu ghaniyan hamida. Allah Taala Maha Kaya dan Maha Terpuji.
Jadi apabila seseorang tu mengingkari Allah SWT, tak nak beriman, tak apa. Allah SWT tak berhajat kepada hamba-hambanya, tak berhajat kepada setiap orang yang diciptakan itu, manusia yang diciptakan itu, supaya tak berhajat pun supaya dia beriman kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia supaya manusia itu mengenali ta'rifun illa liya'budu, untuk dia beriman, mengenalinya dan beriman kepadanya dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang diciptakan manusia. Kalau sekiranya manusia tidak beriman kepada Allah, kemuliaan Allah, darjat kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan turun walaupun sezara. Semua orang, semua manusia, daripada Nabi Adam sehinggalah bayi yang terakhir, dizahirkan di atas muka bumi ini, semuanya mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakanlah semua manusia kufur pada Allah, tidak turun darjat Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sezara. Darjat kemuliaan Allah tak turun sedikit pun. Dikumpulkan semua manusia daripada Nabi Adam sehinggalah bayi yang terakhir, bayi yang terakhir yang dilahirkan di atas muka bumi ini, semua beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah. Tak ada siapa pun yang buat maksiat. Dikumpulkan semua, maka tidak meninggikan darjat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia ni, Allah tak berhajat kepada manusia. Kalau kamu tak beriman, kamu Islam ke tak Islam, Allah tak kisah. Apa Allah SWT pun tak kisah. Kita yang sebagai hamba dia, kita yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Allah. In takfuru fa in wa antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid. Kalau kamu dan sesiapa juga yang ada di muka bumi seluruhnya berlaku kufur, ingkar, maka hal yang demikian tidak merugikan Allah, kerana sungguhnya Allah Maha Kaya. Allah Ta'ala Maha Kaya. Sifat kaya Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Kayanya Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah dia tak berhajat. Allah berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kamu ni antumul fuqara', kamu ni fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fakir maknanya berhajat. Kita ni semua fakir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ghaniyyun hamid. Sungguhnya Allah Maha Kaya. Kayanya Allah tak berhajat kepada makhluk. Kita ni walaupun kaya, walaupun jutawan, kereta mahal-mahal, rumah besar dan sebagainya, duit berjuta-juta dalam bank, tapi kita berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang kaya, orang yang ini yang kaya, yang jutawan, masih lagi berhajat. Makin banyak harta, makin dia berhajat. Orang banyak duit, orang yang jutawan ni, orang yang bilion ni, dia akan jadi susah hidup dia. Nak pergi mana orang kenal dia, ini jutawan ni, takut kena rompak, dia pasang security, dia pasang bodyguard dan sebagainya. Pergi mana-mana dia takut. Tapi kalau orang beriman ni, dia tawakal pada Allah. Bukan makna nak salahkan, wah ni orang kaya ni, kita tengok orang kaya ni semua susah hati, tak? Jangan cakap pula dia orang kaya ni susah hati ni, tak. Ada orang yang beriman, yang diberikan kekayaan oleh Allah SWT, hati dia tenang. Pakai slipper, pakai kain pelekat, tapi dia jutawan, hati dia senang, relax je. Dia tak takut apa. Dia beriman kepada tawakal pada Allah. Keluar rumah baca doa, berpagi-pagi baca doa, berpetang-petang baca doa. Apa nak dia takut? Baca apa? Baca doa pemeliharaan, baca ayat kursi dan sebagainya, doa dan zikir-zikir dan wirid-wirid yang diajarkan. InsyaAllah Allah akan pelihara harta, diri kita, keluarga, kita punya pekerjaan, kita punya rumah, semua akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita mempunyai banyak harta, tetapi tidak membimbangkan kita. Sebab apa? Harta Allah yang pelihara, Allah yang jaga. Tapi orang yang tak beriman, apabila dia tidak mempunyai hatinya pergantungan kepada Allah, dia jadi takut. Bagaimana jadi takut? Bimbang, duitnya akan hilang, rumah dia akan masuk perompak pencuri, nak pergi mana-mana, anak nak pergi mana pun takut, isteri nak pergi mana takut. Sebab apa? Kalau anak nak pergi mana-mana tak ada siapa jaga, tak kena colik, akan buat jadi tebusan. Jadikan tebusan, kalau nak dapat anak kamu bayar 1 juta.
pernah berlaku kan? Oh, hari ni macam-macam tuan-tuan. Zaman sekarang zaman gawat. Zaman gawat ni orang buat macam-macam pelik-pelik semua. Benda tak pernah berlaku sebelum ni, tak pernah kejadian berlaku sebelum ni akan berlaku zaman sekarang ni. Kita tunggu dan lihat je. Tapi kita minta jangan berlaku pada kita, keluarga kita. Minta dengan Allah SWT. Ya, berdoa kepada Allah SWT supaya kita diberikan kita keselamatan, diberikan kita pemeliharaan oleh Allah SWT. Banyak akan berlaku. Orang akan buat macam-macam tindakan pelik-pelik yang tak pernah berlaku sebelum ni. Dah hari ni dah. Kena marah dengan mak dia, terjun bangunan. Nah, baru ni berlaku. Dia buat hal kat sekolah, mak dia datang, mak dia lempang dia, pukul dia. Dah, cik hati kawan tu terjun bangunan 5 tingkat. Sekarang ni banyak berlaku dah pelik-pelik. Ya. Orang merompak sekarang dah tak takut dah. Orang mencuri depan-depan. Macam-macam berlaku hari ni. Jadi tuan-tuan, kita kena sentiasa berhajat kepada Allah. Macam mana cara kita berhajat kepada Allah? Tanda kita ni berhajat kepada Allah, kita banyak minta dengan dia. Ada dah. Tanda kita ni sebagai hamba Allah, kita sentiasa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi, petang, ya, sentiasa kita amalkan ayat-ayat Al-Quran yang beri perlindungan kepada kita. Fa in tawallaw qul hasbiyallah wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ayat-ayat yang beri perlindungan, ya. Zikir-zikir yang beri perlindungan, doa-doa yang beri perlindungan. Ini semua adalah cara kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mendapat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kafir walaupun dia kaya, banyak duit harta, ada bodyguard sebagainya, hati dia tak tenteram, hati tak tenang, bermasalah. Akhirnya bunuh diri. Akhirnya apa? Bunuh diri. Sebab apa? Harta banyak pun tak selesai masalah dia. Sepatutnya, biasanya orang tak ada duit masalah. Ini orang berduit, orang ada kerjaya, orang ada rupa, orang yang terkenal, tak boleh nak selesai masalah. Akhirnya buat apa? Hidup ni tak ada guna, bunuh diri. Dekat Jepun, artis terkenal, bunuh diri. Di Amerika, orang terkenal, bunuh diri. Ramai yang bunuh diri. Sebab apa? Sebab dia tak jumpa jalan penyelesaian. Jalan penyelesaiannya ialah dengan cara bunuh diri. Ya, orang ini berhutang. Dah time corona macam ni, cara penyelesaian ialah bunuh diri. Jadi itulah, kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya kita ada hubungan dengan Allah, kita sentiasa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kafir ni, sekiranya dia kufur kepada Allah, sikit pun Allah Subhanahu Wa Taala tak heran, Allah Subhanahu Wa Taala tak kisah, kerana Allah Maha Kaya. Yang rugi siapa? Yang rugi ialah manusia itu sendiri yang tak beriman kepada Allah. Fakafaru wa tawallaw wastaghna. Ayat yang lain Allah berfirman, lalu mereka kufur, ingkar serta berpaling daripada kebenaran, dan Allah pun menyatakan tidak berhajatnya kepada iman dan ketaatan mereka, lalu membinasakan mereka, dan Allah sememangnya Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surah At-Taghabun ayat 64. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 133 bahawa dia berkuasa memusnahkan umat yang mengingkarinya dan menggantikannya dengan umat yang lain jika dikehendakinya. Ya, firman Allah SWT, wa in tatawallaw, dan jika kamu berpaling daripada beriman, bertakwa dan berderma, yastabdil qauman ghairakum, kamu dan ia akan menggantikan kamu, yastabdil qauman ghairakum, menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Tsumma la yakunu amsalakum, setelah itu mereka tidak akan berkeadaan seperti kamu. Ya. Kalau kita tak mau beriman, bertakwa kepada Allah, tak mau nak infak apa-apa, bagi Allah Subhanahu Wa Taala mudah saja. Allah Taala boleh ganti kita dengan kaum yang lain. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala ganti kaum yang lain, dan kaum tersebut lebih baik daripada kita, dan tak ada siapa yang lebih yang akan menjadi seumpama sehebat seperti mereka. Jadi bagi Allah mudah. Bagi Allah mudah nak menggantikan manusia ni, kaum ini. In yasha' yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid.
jika ia kendaki nescaya dibinasakannya kamu dengan sebab kekufuran kamu dan didatangnya pula dengan makhluk-makhluk yang baru. Dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dihapuskan manusia, Allah gantikan makhluk yang baru. Bagi Allah berkuasa, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa untuk menggantikan makhluk-makhluk yang lain ganti kepada manusia. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah Subhanahu Wa Taala melakukannya. Tak susah bagi Allah, ya, nak ganti manusia dengan kejadian yang lain. Bagi Allah mudah, sebab Allah yang Maha Mencipta. Allah yang menciptakan dulu kita ni manusia, ya. Sebelum ni tidak ada, kepada ada, kemudian ditiadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan binasakan semua manusia man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ni akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dibangkitkan manusia ini. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa untuk menggantikan kejadian makhluk manusia ini kepada makhluk yang baru, makhluk yang lain. Ya. Manusia bentuk yang lain. Bagi Allah mudah. Dalam ayat 134 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa sesiapa yang cita-cita dan tujuannya hanya keuntungan duniawi sahaja, hendaklah mengetahui bahawa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala terdapat keuntungan dan pahala duniawi dan ukhrawi. Man kana yuridu thawabad dunya fa 'inda Allahi thawabud dunya wal akhirah. Itu ayatnya. Wa kana Allahu sami'an basira. Sesiapa yang mohon daripadanya dua perkara pahala itu, nescaya diberikannya sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Dan pada itu ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Iaitu orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat. Ya. Dia doa supaya apa? Mendapat kebaikan kat dunia saja. Ya Allah, bagilah aku berjaya dalam perniagaan aku, ya Allah. Ya Allah, bagilah aku berjaya dalam dalam apa ni, usaha kerja buat saya, ya Allah. Dia doakan supaya apa? Supaya dia berjaya kat dunia. Anaknya supaya berjaya kat dunia saja. Anak SPM ni, ya Allah, bagi dia dapat keputusan cemerlang, ya Allah. Kemudian ya Allah, temu durga, ya Allah, bagi dia cemerlang, bagi dia lulus temu durga, ya Allah, nak bekerja. Dia minta dengan Allah ni supaya apa? Supaya dapat kat dunia saja. Untuk akhirat jarang-jarang, kadang-kadang. Bila ada hajat, ya, bangun pagi-pagi tahajud, minta dengan Allah SWT supaya hajat dunia dikabulkan oleh Allah SWT. Sahaja hajat dunia saja bangun, tapi untuk hajat akhirat jarang-jarang, kadang-kadang. Masuklah sekali lah. Bila dah bangun malam tu, kita doa kepada Allah untuk hajat kita tu, kita mintalah hajat untuk akhirat kita sekali. Itu sebablah permintaan pun kena betul. Sebab itulah Allah SWT mengajarkan kita supaya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta dunia kebaikan, akhirat kebaikan. Dah cukup lengkap dah. Jangan doa untuk dunia saja. Minta akhirat sekali. Dan ada pula yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Mereka itulah yang akan mendapat bahagian yang baik daripada apa yang telah mereka usahakan. Inilah yang sebenar-benarnya doa. Minta kebaikan dunia dan minta kebaikan akhirat. Jadi kita ni sebenarnya berhajat, yang sebenarnya berhajat ialah apabila kita besok di akhirat. Hajat kita ni semua, yang sebenar-benar hajat kita sebenarnya adalah hajat kita di akhirat besok. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan semua kebaikan-kebaikan, amalan-amalan, ya, segala permintaan kita ni,
dizahirkan semua permintaan kita ni. Kalau katalah ya Allah zahirkan, dia katakan besok manusia, orang beriman ni kata, wahai Allah, alangkah baiknya sekiranya doa aku dahulu tidak diterima. Semua doa yang aku minta untuk dunia lah tak diterima, kamu tangguhkan, dapat hari ini lebih baik. Mana? Baru tahu betapa besarnya manfaat dan juga faedahnya apabila kita diberi ganjaran di syurga akhirat. Tapi kita minta kat dunia, Allah bagi. Allah sebut dalam Quran, man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Siapa yang menghendaki kesenangan hidup dunia, kami akan segerakan kepadanya dalam dunia. Apa kesenangan dunia ni kita nak? Kita nak semata-mata kesenangan dunia, Allah bagi, ambil. Bayang tidak, puasa tidak, apa semua tidak. Ya, buat maksiat kemungkaran lagi. Tak sedar diri, tak kenal Allah SWT yang beri rezeki kepadanya. Ya, ingkar kepada Allah. Ya. Menyatakan, meyakini bahawa ada sesuatu yang lebih beri manfaat, beri faedah kepadanya. Meyakini selain Allah. Beribadah juga, sembahyang juga. Tapi dalam sembahyang tu dia buat benda-benda yang syirik, yang mensyirikkan Allah SWT. Sebab itulah ya, kita kena betulkan akidah kita. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah, ya, akidah yang mana kita berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah lah. Iaitu apa? Akidah yang berpaksikan kepada imam-imam. Kalau kata tauhid tu Imam Asy'ariyah, Maturidiyah, ya. Kalau kata fiqh ni kepada mazhab kita Syafi'i, ya. Janganlah kita campur-campur pula. Bercampur-campur dengan pegangan-pegangan yang ya, bebas. Ghair mutaqallid, tak ada pegangan, tak ada mazhab. Ghair mutaqallid ni orang yang tak ada mazhab. Mana-mana boleh pakai. Tak boleh. Sebab kita besok di akhirat, siapa yang kita pegang mazhab tu, dia akan tanggungjawab. Kalau kita ikut sana ikut sini pun cacah marubah, macam mana? Satu-satu je kita pegang, ya. Jangan kita berpegang dengan fahaman-fahaman yang baru, yang mana menidakkan, bahkan mencerca ataupun menolak fahaman-fahaman yang diamalkan oleh orang yang terdahulu, ulama-ulama, ya. Yang mutabar, ya, salafus salihin. Jadi apabila kita kan solat ahli sunnah wal jamaah, hendaklah kita sama-sama berjemaah. Paling mudah. Tanda orang itu betul ahli sunnah wal jamaah, solat berjemaah. Solat lima waktu dengan berjemaah. Bila kita sembahyang di rumah seorang-seorang, melainkan kalau PKP lah, PKP ni mana kalau dia kata kerajaan dah tak bagi sembahyang berjemaah di masjid, di surau, terpaksa sembahyang di rumah. Itu ada sebab, ada penguzuran, al-khauf wal marad. Tapi kalau sekiranya demi kebenaran tidak ada tegahan, maka kita sembahyanglah di berjemaah. Bila kita sembahyang berjemaah, tuan-tuan, insya-Allah amalan-amalan khurafat, amalan pelik-pelik ni tak ada. Biasa ni bila duduk seorang-seorang, sepanjang masa seorang-seorang di rumah sembahyang. Bukan sembahyang. Suami saya ustaz sembahyang, 5 waktu tak tinggal. Tapi bila sembahyang dia letak batu kat depan rumah. Ada juga macam tu. Ada satu ustaz, ada satu orang kata dia ambil daripada mana, negeri mana dia ambil, so baca-baca kat batu-batu tu. Ada juga. Orang ni dah pernah, orang kata belajar juga tu. Bukan kata orang kata tak pernah belajar. Tapi itulah, bila tak berjemaah, PKP dulu tak jemaah, malah kata tak boleh kan. Tapi bila dah tak ada PKP, tak berjemaah dulu. Katalah dulu pengurusi masjid surau tu dia tak suka. Bila pengurusi surau dah tukar, tak datang dulu. Apa alasan tak datang solat berjemaah? Ini jadi masalah dia. Ya, apabila seseorang itu tidak ada pegangan yang betul ahli sunnah wal jamaah dan tidak mempraktikan. Ada juga ahli pegangan ahli sunnah wal jamaah, tapi tak ada amalan ahli sunnah wal jamaah. Tak ada amalan tersebut. Maka jadi satu sumber
Sumber apa? Membawa kepada sangka buruk daripada pihak-pihak yang lain, yang mana mereka itu sesat, lagi menyesatkan melihat kita yang tak beramal kepada ahli sunnah wal jamaah, mudah dia nak memperlekeh-lekehkan kita. Jadi kita kena jagalah bahawasanya kita sekarang berada di zaman yang begitu mencabar, kerana ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sedikit demi sedikit diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia ambil ilmu tu, ilmu akhir zaman nanti tidak diambil tiba-tiba ulama lupa tak. Tapi diambil nyawa ataupun diwafatkan, dimatikan ulama-ulama satu persatu. Masa PKPO ni kan berapa ramai ulama telah meninggal. Jadi maka apabila ulama dah tak ada, ambillah ilmu. Tak ada siapa nak jawab. Orang tanya, tak ada siapa nak jawab. Akhirnya orang yang jahil menjawab. Bila orang jahil jawab, dia pun mengamalkan apa yang dijawab oleh orang yang jahil ni, kemudian dia ada orang lain. Lama-lama sesat lagi menyesatkan. Ini yang akan berlaku di akhir zaman nanti. Difaham kan ada jemputan lepas Isyak nanti. Jadi pengurusi pun dia suruh sampai Isyak je lah. Jadi malam ni bukan saya nak ringkaskan, tapi sebab ada jemputan tersebut. Baik, kita sambung sikit. Unsur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'd wa al-akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Lihatlah bagaimana kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain dalam rezeki pemberian kami itu, dan sungguhnya pemberian di akhirat lebih besar tingkatan perbezaannya dan lebih besar tambahan-tambahan kelebihannya. Jadi akhirat itulah yang sebenar-benar rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, alhamdulillah, diberikan kesenangan, diberikan kesehatan, diberikan kekayaan di dunia ini, dan di akhirat juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang berkekalan. Inilah nikmat yang dikatakan sebagai orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Orang yang mendapat kesenangan di dunia dan di akhirat. Tapi jalan-jalan orang yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina, jalan apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Itulah jalan-jalan yang dikatakan orang yang bernikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan mereka itu semua adalah jalan-jalan yang dikatakan jalan mujahadah, susah payah. Nak mendapatkan keyakinan bagaimana nak berjaya dalam kehidupan di akhirat, mereka telah mengorbankan segala kesenangan mereka kat dunia ini. Itulah orang yang disebutkan tadi, nabi-nabi, rasul-rasul, semua susah payah. Jadi hari ini kalau lihat orang itu susah kerana agama Allah Subhanahu wa taala, sedarlah bahawasanya mereka itu sebenarnya menuju berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka suka-suka saja-saja. Meninggalkan kelazatan dunia ni, bukan disuka-suka. Semua orang nakkan kelazatan dunia, semua orang nakkan semua kemewahan, kesenangan dunia, tetapi ini semua adalah bersifat sementara. Jadi apabila kita mengorbankan kenikmatan dunia yang sementara ini untuk mendapat kenikmatan di akhirat yang kekal abadi, maka itulah yang dikatakan orang yang mendapat kefahaman, seperti mana kefahaman orang-orang yang mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala bagi kita kefahaman agar kita sentiasa bersyukur dan bersabarlah. Bersyukur nikmat Allah bagi kita hari ini, apa yang ada kita bersyukur, dan bersabarlah di atas apa musibah ujian yang Allah timpa pada kita hari ini. Setiap hari mesti ada ujian. Tidak ada setiap manusia ni yang dikatakan hidup tanpa ada ujian. Yang tak merasa ujian ni orang gila je, dia rasa tak ada apa-apa pun. Apa pun dia tak rasa apa, itu orang gila. Setiap hari kita masih hidup, pasti ada ujian Allah Subhanahu wa taala. Sikit demi sedikit akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin kita dekat dengan Allah, makin kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan
untuk meneruskan kehidupan kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Kita berdamping dengan orang-orang yang baik, kita duduk dalam majlis-majlis orang yang baik, dan kita sentiasa mengajak orang dari perkara-perkara yang baik, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan beri kebaikan yang besar kepada kita. Ya, mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala pilih kita bersama-sama orang-orang yang salihin, orang yang baik. Mudah-mudahan kita mati di akhir kita dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik juga. Ya. Dan dapat husnul khatimah, mati yang baik. Sebelum mati itu kita kena duduk berada bersama dengan orang-orang yang baik, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala akan pilih kita dengan golongan tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Amin.